Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ketuaan yang hadir hari ini. Kita telah berkenalan dengan tamu-tamu kita pada hari ini. InsyaAllah tajuk kita seperti yang tertera di sini, artis masuk politik, credibility atau pancing undi. Kita sering kali mendengar artis dikatakan, artis Malaysia dikatakan seperti melengkut di tepi gantang. Kerana artis Malaysia lah antara artis di dunia ni yang tidak pernah dapat peluang jadi menteri ke. Kalau kita tengok Ronald Reagan misalnya, MGR misalnya, kalau kita lihat di negara jiran, Filipina misalnya, di Indonesia misalnya, mereka bukan saja menjadi artis ikon kepada peminat mereka, tetapi akhirnya mereka akan menjadi artis di menjadi politikus di negara mereka. Tapi di Malaysia, artis digelar sebagai melengkut di tepi gantang kerana ketika pilihan raya barulah akan ada cerita-cerita yang mengatakan bahawa artis dah mula nak pancing undi. Parti-parti tertentu menggunakan artis tertentu untuk memancing undi. Jadi kita pun hari ini kita akan guna peluang ini lah untuk kita mendengar pandangan pakar-pakar kita yang ada depan kita ni. Apakah benar artis Malaysia ni seperti melengkut di tepi gantang? Kita mungkin boleh mulakan dengan saudara Hairi dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Terima kasih juga kepada Sina Harian Astro Awani sudi menjemput kami dalam program wacana pada petang ini. Terima kasih juga kepada Prof. Ragam, Zaid Laidi, Saudara Parlimen, Datuk Paduka Suhaimi, dan tuan-tuan dan puan yang ada pada petang ini. Jadi pada pandangan saya berkenaan dengan persoalan yang kita nak bincangkan pada ini, credibility atau nak pancing undi artis pada ketika ini, pada saya artis sepatutnya lebih prihatin dan juga lebih faham tentang hak dan tanggungjawab untuk mengundi. Jadi pada saya tidak timbul isu sama ada dipergunakan terutamanya sekali nak menjelang pilihan raya ataupun menggunakan artis untuk nak memancing undi. Pada saya, artis itu sendiri perlu memahami hak dan tanggungjawab untuk mengundi. Jadi artis juga mempunyai hak dan tanggungjawab untuk memilih pemimpin yang akan dipilih untuk kesejahteraan kita dan juga untuk keadilan rakyat keseluruhan amnya. Jadi sekiranya seseorang artis ataupun rakyat itu tidak mengundi, contohnya tidak mengundi, dan sekiranya pemimpin ataupun mereka yang terpilih untuk memerintah itu tidak sepatutnya dipilih, maka artis ataupun rakyat yang ada hak yang bertanggungjawab untuk memilih itu juga mempunyai hak bertanggungjawab dan perlu dipertanggungjawab. Sebab saya kira itu adalah tanggungjawab kepada kita semua. Jadi pada hari ini dalam suasana menjelang pilihan raya yang dekat sini, tidak timbul isu artis dipergunakan. Sepatutnya kita kena faham ini adalah tanggungjawab semua untuk kita yang berumur daripada 21 tahun ke atas, termasuk juga artis perlu faham dan perlu ambil perat tentang politik, isu-isu politik semasa dan juga hak kita sebagai rakyat dan tanggungjawab kita. Jadi tidakkah saudara rasa bila kita sebagai artis ni, kita mempunyai ramai pengikut, ramai mengikut kebaikan kita, tetapi di Malaysia ni, kita artis ni kita tak ada peluang lepas tu. Hanya sekadar pilihan raya, lepas tu tak ada, kita ada dapat peluang sekali, senator dilantik di parlimen, itu sahaja. Tetapi hak artis bersuara hanya pasal pilihan raya. Mungkin seminit kita lepas ni kita nak dengar yang lain. Okey, itu mungkin
apa yang kita dapat lihat sebelum ini mungkin dari sebelah pihak parti yang memerintah sebelum ini. Tetapi pada saya yang berada bersama Pakatan Rakyat dan PAS khususnya, walaupun saya bukanlah ada jawatan apa-apa, tetapi kita diraihkan, kita diberi peluang untuk mendedahkan kepada masyarakat, untuk berkongsi kepada masyarakat kenapa kita memilih untuk berubah dan bersama dengan Pakatan Rakyat. Jadi hari ini kita diberi peluang, bukan saja sudah menang, walaupun dalam keadaan yang tidak menang hari ini keseluruhannya, diberi peluang untuk berkongsi sama pentas dengan pemimpin-pemimpin yang sudah lama dalam Pakatan Rakyat untuk berkongsi. Dulu kalau kita lihat memang tak ada aktif untuk berkongsi pengalaman, untuk bersama-sama dengan Pakatan Rakyat, tetapi hari ini diraihkan dan diberi peluang untuk berkongsi pengalaman. Mengapa kita juga Okey, kita dengar Datuk Paduka pula. Nanti kita datang balik. Okey. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih untuk saya hari ini. Terima kasih pada Sinar dan juga Astro Awani. Aktif dalam politik dah lama berlaku, macam kita tahu di negara-negara lain juga. Dan hari ini kita tak boleh nak pisahkan antara yang politik dan bukan politik. Sebab kalau kita pernah dengar orang kata it's nothing personal, it's business. Semuanya bila dia cantas orang tu, dia pukul orang ni, dia sabotaj orang tu, dia kata it's business, nothing personal. Hari ini it's nothing personal, it's politics. Semuanya politik. Jadi kita tak boleh nak pisahkan diri kita daripada apa yang berlaku dalam negara kita. Dalam kerjaya saya pembikin filem. Saya bukan artis yang ada di depan kamera itu, tapi di belakang. Dan sepanjang pelibatan saya dalam industri ini, saya tidak bersuara hanya masa nak pilihan raya. Saya bersuara sebelum pilihan raya mengenai perkara-perkara yang berlaku dalam negara ini yang melibatkan industri saya. Jadi yang tak ada apa yang luar biasa lah kalau kita masih terlibat dan berusaha bersuara dan menyuarakan pendapat kita dalam politik. Yang pentingnya bagi kerjaya filem ini, kami buat filem dengan penuh kasih sayang. Sebab itu filem tu macam mana tak ada bajet, low budget, burst budget apa ke, kita akan tetap siapkan filem itu sebab kita buat filem tu dengan kasih sayang. Message kita, tema kita dalam filem tu adalah kasih sayang. Bayangkan filem-filem yang ada, pernah tak kita tengok filem tu tak ada kasih sayang hujung dia? It's always love. Selalunya ada kasih sayang kat hujung dia. Ada jahat, ada benci, tapi ending dia tetap kasih sayang. Kat Bollywood kalau tak ada kasih sayang, dia bakar bawah gam itu. Ya, tetapi sini taklah se ekstrim macam tu. Apa yang saya cuba katakan, sebab dunia kita di situ, jadi pada saya, apa yang kita buat perlu ada integriti. Kita patut bertanggungjawab untuk redakan kebencian. Apa yang saya tengok sekarang ni, politik ni terlalu meracunkan fikiran dengan kebencian. Tak kira lah artis ke, tak artis ke, kebencian itu menjadi satu tema dalam apa juga yang keluar pada mulut mereka. Dan bagi saya, artis boleh memainkan peranan dan kembalikan balik balance itu, ya, seimbangkan dan kurangkan kebencian, tapi lebih kepada isu-isu yang penting kepada kita, kepada negara kita, kepada individu. Ya, memang penting, kita mesti beritahu semua orang. Tanggungjawab kita ialah untuk menunaikan tik itu, ya, di hak mengundi kita. Tidak kira lah apa pilihan kita. Dan kalau orang itu tidak sependapat dengan kita, hari ini ke, besok ke, sebelah saya ke, kiri kanan ke, kita perlu hormat pada pandangan orang lain. Itu integriti dalam apa juga kita buat. Bagi saya secara peribadi itu penting. Apa juga yang kita buat, integriti itu adalah penting. Jadi yang saya kata tadi, kalau artis terlibat dalam politik, peranan artis itu, kalau terlalu banyak kebencian, saya rasa mereka patut masuk bidang ini dan redakan kebencian itu. Tarik itu dan buat kita terlibat dalam dunia ini. Biarlah di akhir semuanya kita masih lagi boleh bersaudara, boleh berhubungan, boleh bercakap Assalamualaikum, masih lagi saudara. Tidak kebencian itu berlarutan. Sekarang ini saya takut tengok kebencian itu macam satu racun yang dah masuk dalam
kapasiti kita tak boleh nak lihat lagi apa yang betul dan apa yang tidak. Ambil contoh sandiwara, pembunuhan polis dan tentera di Lahad Datu boleh dipanggil sandiwara. Tak tahulah berapa orang di sini, tapi saya ada saudara dalam polis, ada saudara dalam tentera, dan ada yang terkorban sebelum Lahad Datu ini. Dan itu saya lihat secara peribadi. Sekali sebagai sandiwara, dalam bidang ini kita orang filem buat sandiwara, orang TV buat sandiwara, bukan tentera yang mati di sana. Itu bukan sandiwara. Kami tahu apa sandiwara. Okey, terima kasih. Saudara Bob, 3 tahun lepas kali terakhir saya jumpa masa berlakon Pak Manu. Hari ini baru bertemu. Mungkin komen tentang soalan saya tadi? Silakan. Tentang tajuk itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meringkaskan cerita tentang tajuk ini, sebenarnya saya dah terkeluar dari tajuk ini. Masa 3 tahun dulu saya jumpa Prof, memang saya artis. Tapi bila saya bersara, maka saya buang semua, saya dah tak lakon, saya tak buat apa-apa lagi. Cuma hari ini kerana pernah terlibat sebagai artis, maka orang tetap panggil. Dan kalau nak kira hari ini, antara kredibiliti dengan pancing undi artis itu, memang artis itu kredibiliti dia untuk mancing undi. Kredibiliti dia itu memang untuk mancing undi. Jadi sememangnya dia masuk saja sebagai seorang artis, tak perlu menunjukkan sikap dia yang pandai dari segi politik, tak perlu dia bercakap banyak. Dia sendiri bila orang jemput, Pak Lokman malam ni akan berceramah, sebenarnya bukan saya saja, ramai orang lain. Jadi saya selalu letak sebagai last, kerana saya sebagai umpan. Jadi orang akan tunggu bila Pak Lokman nak cakap. Tetapi sebelum Pak Lokman nak cakap, orang lain akan bercakap, menyampaikan maklumat-maklumat politik. Dan kerja politik memang begitu. Dia memang perlukan orang untuk disampaikan maklumat, untuk diberitahu pada orang apa hasrat parti masing-masing. Jadi kalau saya cakap dulu, orang lainnya biasanya semua orang dah dengar. Jadi mana kalau saya cakap dulu, saya cakap baik ke, saya cakap tak baik ke, saya cakap pandai ke, saya cakap bodoh ke, lepas saya cakap, saya balik, orang pun balik. Jadi kredibiliti saya terbukti itu bahawa saya memang mancing. Terusnya mungkin sudah jadi Presiden Seniman mungkin. Assalamualaikum, terima kasih majlis, terima kasih kepada rakan-rakan, terima kasih kepada hadirin sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang artis masuk politik, adakah ada kredibiliti ataupun nak pancing undi. Bagi saya, artis zaman sekarang ni bukan untuk nak pancing undi, tapi kerana kredibiliti. Bagi saya, artis-artis sekarang ni dah mula bijak, berhujah dengan fakta dan sebagainya. Dan ini salah satu anjakan paradigma yang berlaku di dalam landscape industri seni dan juga politik, di mana saya minta maaf awal-awal, ahli politik dia kurang popular. Kalau nak popular, kecil kontroversi. Tapi kalau artis, dia dah popular, jadi tak perlu kontroversi, dia boleh mendapatkan credibility. Itu yang paling penting. Dan bagi saya sendiri, apa yang kita lihat, anak seni ini adalah anak seni pewaris budaya, seniman rakyat untuk negara. Di mana anak seni ini adalah pewaris budaya dan seniman rakyat untuk negara. Di mana semua ahli-ahli seniman, artis-artis ni adalah rakyat. Dan bukan semuanya rakyat adalah seniman. Kerana nak jadi seniman, nak jadi artis ni kena ada bakat. Jadi apa yang artis buat pada dunia politik ini, saya beranggapan mereka ini berhak kerana mereka juga adalah rakyat. Jadi apa yang saya usulkan pada ini, saya beranggapan artis-artis yang nak menyertai politik ini perlu berlandaskan saluran yang betul. Maknanya kena tahu tentang undang-undang, kena tahu tentang isu-isu semasa, kena tahu banyak benda, bukan saja dalam negeri, malah di luar negara. Kerana bagi saya, pengetahuan luas dalam bidang politik selain daripada populariti, kredibiliti dan karismatik untuk nak membawa suatu isu kepada masyarakat, di mana mereka ni layak untuk menjadi pemimpin untuk masyarakat. Dan ini bagi saya, ini adalah satu peningkatan yang baik kepada artis. Sebelum ni artis ni dianggap sebagai penghibur,
Tapi sekarang ni artis bukan dianggap penghibur, malah lebih daripada itu. Boleh menjadi seorang pemimpin. Apa salahnya kalau artis itu boleh diberi peluang untuk menjadi pemimpin, menjadi ahli parlimen, nak menjadi senator, adun. Kerana artis ni di dalam seni itu sendiri, mereka telah dididik untuk menjalankan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat. Jadi apa saja masalah di dalam masyarakat itu, sedikit sebanyak artis tu perlu tahu. Jadi ini yang saya tekankan, kredibiliti itu perlu dengan knowledge yang tinggi, perlu mempunyai kriteria-kriteria tertentu seperti kita ada degree, diploma dan sebagainya, supaya kita melahirkan artis-artis yang berpolitik mempunyai kredibiliti yang berkualiti. Dan ada ungkapan mengatakan artis ni bila dia popular, ramai nak tumpang. Peminat dia untuk jadi sebahagian daripada pemancing undi. Dan ada yang mengatakan bahawa artis-artis yang dah tak laku, dia orang tak dapat peluang nak berlakon, kemudian jadikan ini sebagai mata pencarian. Apa pandangan saudara Khairi? Saya kira tidak tepat kalau nak tuduh artis itu tak laku, baru dia nak melibatkan dalam politik. Sebenarnya saya berbangga dengan pencapaian saya sebagai seorang pelakon hari ini, dan daripada pencapaian saya sebagai seorang pelakon lah meletakkan diri saya ada di sini hari ini dan bersama sebaris dengan pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Rakyat yang lain. Kalau kita nak tunggu, tak pandai ambil peluang, nak tunggu tak laku, nak tunggu orang tak kenal, baru nak melibatkan dalam politik, mana rugilah, mana tak dapat peluang lagi orang kenal. Dalam keadaan orang yang kenal kita sebagai seorang pelakon, kita perlu mengambil peluang dalam keadaan orang kenal di dalam masyarakat ini, kita melibatkan, cabangkan politik kita dalam masyarakat, termasuk dalam politik. Jadi ini mengembangkan politik kita lagi. Jadi saudara setuju bahawa ia juga menjadi mata pencarian? Tidak sepenuhnya. Kerana kalau nak menunggu ceramah saja memang tak cukup makan, tambah-tambah sekali dalam Pakatan Rakyat. Kita bukan kerajaan. Kita harap bantuan daripada rakyat, masyarakat yang datang dengar dan bantu kita. Kita tak ada dana-dana daripada sumber-sumber lain yang sekali datang ceramah seperti yang ada parti yang ada dalam kerajaan hari ini. Memang dia ada dana. Dia boleh, contohnya panggil artis sign daripada Korea 2 juta dia mampu. Jadi kalau masuk politik dan terutama sekali dalam Pakatan Rakyat untuk nak cari makan, saya kira itu kurang tepat. Kerana kadang-kadang ada program yang saya pergi tak dapat apa pun. Adakah dijanjikan jawatan, peluang untuk bertanding dan sebagainya? Baik, kalau kita cuba ataupun nak masuk dalam politik ni untuk nak ada agenda peribadi ataupun agenda nak ada jawatan, ditawarkan jawatan ataupun ditawarkan untuk bertanding, sekiranya kita tidak ditawarkan jawatan, tidak ditawarkan untuk bertanding, kita akan kecewa. Bermakna kita akan, perjuangan kita akan setengah jalan saja. Kalau tak dapat jawatan, aku tak mau lagi dah, sebab agenda tak dapat. Kalau tak dapat bertanding, aku tak mau lagi dah. Tapi bagi saya masuk untuk bersama dengan Pakatan Rakyat ini sebagai saya menyokong, dan saya tidak ada niat untuk nak rebut jawatan, untuk nak tanding, untuk nak jadi YB, untuk menjadi parlimen dan sebagainya. Karena saya tahu kalau saya ada agenda peribadi untuk nak dapat jawatan, untuk nak bertanding, kalau saya tak dapat, saya akan kecewa. Lepas ni saya akan hantar balik. Tak guna apa kau semua. Saya lompat sini pula. Lepas ni lompat kat sini, tak dapat jawatan, tak dapat tanda, saya hantar balik kat sini, saya lompat kat sini. Jadi kita tak ada integriti dan tak ada pendirian. Biarlah saya ikhlas dengan keadaan macam ni kalau parti dan masyarakat menerima saya dan menganggap saya berkebolehan untuk dipilih menjadi seorang pemimpin. Itu adalah satu bonus, satu pencapaian bagi saya. Jadi sekarang saya lebih selesa bergerak sebagai aktivis yang tidak ada kepentingan apa-apa. Sekarang pun saya tak ada kepentingan apa-apa. Mungkin soalan yang sama mungkin boleh sambut. Saya dah terkeluar daripada soalan itu. Soalan saya kata tadi saya tidak artis. Saya nak sampai di sini. Asalnya saya pada artis
Ayat yang pertama saya berjumpa dengan satu keadaan ialah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mati. Itu membuat saya menjadi hidup semula daripada satu kehidupan yang sia-sia. Kemudian saya berjumpa dengan ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maka saya berguru. Saya pergi belajar apa perkara yang boleh menyelamatkan kita dan diri kita daripada api neraka. Adakah duit banyak, adakah kereta besar, adakah rumah yang fireproof yang menyelamatkan kita daripada api neraka? Rupanya tidak, rupanya ilmu. Bila saya belajar ke peringkat itu, akhirnya saya berjumpa dengan satu ayat, satu lagi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, udkhulu fi silmi kaffah, masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin, dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya mereka itu musuh kamu yang nyata. Di situ memahamkan bahawa pertama Allah telah menyediakan apa cara nak membaca, nak menulis, nak mengira, nak berekonomi, nak buang air, nak belayar, nak tanam pokok, semuanya sudah lengkap. Kalau tidak Allah akan kata, Allah tidak akan memaksa umatnya, masuklah kamu dalam Islam keseluruhan. Maka di situ saya melihat satu perkara yang perlu saya masuk untuk mengikut Islam adalah politik. Maka saya berada dalam dunia politik itu di atas satu sebab kerana dia menjadi tanggungjawab. Dan menjadi tanggungjawab untuk saya masuk. Kenapa politik itu? Kerana saya perlu bersama dengan sekumpulan manusia yang apa saya fahamkan memperjuangkan Islam. Jadi dalam arti kata lain, Saudara beritahu artis yang ada ni tak sebelumnya Islam. Tidak macam mana? Artis yang ada sekarang ini bukan sebelumnya Islam. Bukan artis. Saya kata seluruh Malaysia tak sebelumnya Islam. Sebelum ni, 3 tahun sebelum ini, sebelum menemui apa yang ditemui dan sebagainya, adakah you beranggap bahawa you bukan sepenuhnya Islam hanya kerana jadi artis? Saya istiharkan bila saya mula-mula belajar, saya istiharkan saya baru masuk Islam. Setahun dalam 2 bulan 3 bulan pertama saya istiharkan saya mualaf. Saya bukan Islam kerana IC, saya bukan Islam kerana suami beranak. Saya Islam kerana kefahaman di atas Islam dan iman itu. Jadi adakah pandangan saudara ini apabila ada parti-parti politik memanggil saudara untuk berkempen dan sebagainya, adakah disepakati oleh saudara jadi mualaf dan masuk Islam selepas baru 3 tahun ini, atau kerana saudara merupakan artis yang pernah dikenali? Bukan, kerana kredibiliti saya untuk mencendi. Kerana saya punya kredibiliti adalah kebolehan saya adalah untuk mencendi. Maka bila saya berada dalam parti Islam, dia orang panggil saya untuk mencendi supaya orang menyokong parti Islam. Jadi itulah maksud saya, itu tidakkah you rasa bahawa you dipanggil ini kerana you pernah dikenali sebagai artis dan mereka tahu bahawa you mempunyai pengikut dan sebagainya, sebab itu dipanggil. Kalau Pak Lokman bukan pelakon sebelum ini, mungkin tidak. Mungkin dia tak akan panggil. Dan saya masuk dalam PAS bukan untuk cuba dipanggil, tiba-tiba ada orang panggil. Mungkin Datuk Paduka, dan kita tahu Datuk Paduka ni banyak bermegah-megah, banyak pelakon dihasilkan. Kalau seseorang artis itu kita tahu bahawa secara terang-terangan menyokong pembangkang, mengatakan bahawa pelakon itu haram dan sebagainya. Adakah you akan mengambil kalau dia pelakon? Pelakon itu haram. Masa parlimen mula buka dulu, untuk 2 bulan tu, kami semua ada meeting. Saya kata kalau nak cari pelakon, pergi ke parlimen. Ramai YB pelakon dekat situ. Berebut nak pelakon ni. Yang parti pembangkang apa semua berebut nak pelakon. Saya kata best place for casting. Pergi sana tengok. Jadi kalau pelakon haram lah semua yang ada kat dalam parlimen tu. Sebab memang sentiasa mereka berlakon. Itu satu pendekatan politik, kena berlakon. Kalau sedih pun kena nampak ceria. Kalau ceria keadaan yang menentukan, kena nampak sedih. Kenalah berlakon. Pandai-pandai nak hidup lah orang kata kan. Jadi kalau itu haram lah semua tu. YB orang politik semua haram lah sebab sentiasa berlakon. Memang tidak jauh daripada tidak berlakon. Angkat tangan apa semua lagi. Sebab dalam ilmu fotografi, laki tangan bergerak tu lagi bagus untuk gambar. So nampaklah tangan bergerak. Tengok YB cakap lagi tinggi lah, lagi orang klik ambil gambar. Orang akan kata YB tunjuk macam tu, orang klik. Kita berlakon, semua berlakon. Itulah part and parcel of politics. Dan bagi saya tahu macam tak betul lah kata Pakatan Rakyat ni miskin ke, tak betul. Memang banyak duit. Bukan sahaja saudara saya di sini dipanggil,
ramai yang dipanggil dan dibayar, ditawar untuk bayaran. But itu adalah realitinya, dipanggil, dibayar untuk pancing kundi, masalah. Kalau itu nasib you, itu you punya rezeki, ambillah. Tak payah kita nak suruh-suruh. Memang itu lazim. Macam mana kita nak hidup kalau orang tak bayar, tak bayar gaji, pergi keliling tak bayar, boleh hidup? Tak boleh hidup. So it's okay. Bagi saya, kalau artis dipanggil, dibayar untuk memancing undi, tak apa. Itu kerja dia. Diterima. Saya tak kata tak betul, tak patut ambil duit. Bayar, it's okay. It's part of the job. Semua orang dibayar untuk buat kerja. Hari ni, orang kata no free lunch. Tak ada apa yang free. You tak keluar rumah aja kena bayar duit minyak. So tak logik kalau kata pergi buat semua tu tak dibayar. And Pakatan Rakyat bukan parti yang miskin. You tengoklah sekarang ini dia punya election dengan trend makeshift dia hebat. Very tekno canggih lah dia orang kan. Dia savvy. No, is bukan parti rakyat, parti miskin. Tak betul. It's satu dongeng lah. Dan saya tahu secara peribadi memang dia orang bukan miskin. But it's good for them. Dia dah beralih daripada dulu. Bolehlah dia kata kita percaya. Sekarang ni orang tak percaya. Dan artis-artis kalau dipanggil hari ni memainkan peranan, well and good. Dibayar lagi bagus. Buat apa buat kerja free? Kan? Tak ada apa yang free. Kita sakit siapa nak bayar ubat kita? So tak apa. Kita terima. Dan bagi saya tengok artis-artis ramai terlibat dan mereka lebih berminat, itu bagus. Tapi jangan jadi puppet, jangan jadi pawn, jangan jadi mulut untuk menyuarakan benda-benda yang tak betul, pembohongan, penipuan. Bagi saya secara peribadi itu salah. Okay, kalau betul dipercaya, apa kepercayaan pihak yang tu yang kita percaya, saya akan respect itu. Saya tidak kata, oh tak baguslah dia pergi ke parti pembangkang. Itu betul kepercayaan dia dan itu kepercayaan dia. Dalam industri kami hari-hari berhadapan dengan terpaksa bersuara secara terbuka dan kadang-kadang bila terlebih cakap kena marah. Dan cara-cara bila kita marah, kita kena marah dalam industri ni lain, luar biasa sikit. Kan? Dia kena gam, itu lekatlah kat belakang kita bagi dia. So it's perkara yang kita terima. Like kita berjalan dengan mata terbuka. Kita buat keputusan dengan mata terbuka. We know what's going on. Kita bukan ignorant macam dulu. Memang betul ada artis yang naif, yang baru masuk, yang hanya masuk dalam industri untuk glamour. Itu betul juga. Dan betul juga ada artis yang masuk yang IQ tak berapa tinggi, tapi mereka boleh pergi tinggi. Itu nasib masing-masing, bakat masing-masing, rezeki masing-masing. Pelajaran tak tinggi, apa tak tinggi, tapi dia boleh melompat naik. It's nasib kan, rezeki masing-masing kan. Kita tak boleh nak kata orang tu tak ada pelajaran, maknanya dia tak patutlah jadi famous, jadi popular kan. Industri ni lain sikit. Dan memang betul artis-artis digunakan untuk pancing undi. So what? Itulah dia. Lazimnya kalau orang itu lebih dikenali, orang itu akan dipanggil untuk ikut sama. Daripada dulu orang, saya tengok akik-akik gambar-gambar artis, bukan saja di negara ini, di Hollywood, di Bollywood, semua ada. Bezanya, artis negara lain lebih kaya pada kita. Jadi dia menyiapkan lobby untuk siapkan, bukan pungut sikit-sikit, tapi siapkan tabung. Dia bagi berapa milion untuk parti ni. Orang ni pula bagi berapa milion untuk parti ni. Cara terbuka. Tak ada sorok-sorok. Sebab it's part of life. Kita ada baru hari ni kita sedar artis tu adalah memain peranan. But kalau pilih artis yang ada kebolehan, tak mustahil dia masuk ke parlimen. Tak mustahil. Sebab kita dah tengok ada berlaku di negara lain. Setakat yang kita nampak yang paling tinggi setakat ini ialah Senator Tan Sri Jin Samsudin. Jadi senator itu pun dilantik hanya senator. Ya, tak ada peluang bertanding. Kalau dia bertanding mungkin dia menang, kita tak tahu. Kalau saudara-saudara ni bertanding mungkin mereka akan menang. Baguslah ada artis dalam aliran politik negara ni memberi satu perspektif yang lain sedikit. Tapi bagi saya tetap dengan apa juga kita buat dalam industri kreatif filem di mana-mana juga luar negara ke negara ini, yang paling penting asas dia ialah kecintaan kepada dunia, kemanusiaan kita ketengahkan dan bukan kebencian. Dan saya akan pegang itu sampai ke kita. Okey, saudara.
kita tahu bahawa ada artis yang menyokong parti-parti tertentu, ada artis yang menyela parti-parti tertentu. Tapi ada orang yang mengatakan bahawa artis-artis ini dia takut untuk berterus terang. Hanya beberapa orang yang sanggup berani mengatakan bahawa dia secara terbukanya declare, tetapi kebanyakan tak berani menyokong sama ada parti pembangkang ataupun parti pemerintah hanya kerana takut tak boleh cari makan. Apa pandangan bagi saya tak kurang setuju lah, sebab bagi saya sendiri, sebagai contoh, kalau ada setengah artis yang menyertai pembangkang untuk memperjuangkan Islam, yang saya nampak memperjuangkan Islam, tapi bila dia masuk ke perjuangan Islam tu, dia dah jadi lain pula. Jadi saya rasa kena go on dengan Islam tu lah. Sepatutnya dia jadi lain. Dan benda tu walaupun kita buat untuk Islam, di mana pihak kerajaan pun buat untuk Islam, pergi ke Gaza, pergi dan sebagainya, apa kita hal semasa yang kita tahu yang melibatkan orang-orang Islam, mereka menentang benda ni. Bagi saya benda ni tidak baik untuk persepsi masyarakat terhadap artis tu sendiri. Sebab kalau boleh, artis tu kena tahu fakta, hujah yang baik supaya dengan pendekatan agama Islam itu sendiri membuatkan orang lebih sayang pada dia. Ini sepatutnya kita perlu pertahankan persepsi masyarakat yang memandang artis ni negatif sebelum ni. Jadi jangan tambahkan lagi negatif tu pandangan masyarakat terhadap artis tu. Dan bila orang kata, oh kita pembangkang, kita boleh kita perjuangkan Islam, dalam kerajaan dah lama memperjuangkan Islam. Jadi kalau tak ada memperjuangkan Islam, kita tak ada bank Islam, tak ada mahkamah syariah, kita tak ada. Jadi benda-benda ni kita dah perlu satu persatu. Dan dalam masa yang sama juga, kalau abang cakap tadi PSY dibayar 2 juta, saya sendiri Sriman dah study pasal ni. Bukan kerajaan yang bayar, tapi syarikat swasta yang bayar. Sebab saya pun pertahankan artis luar ni. Sebab apa? Saya memang betul-betul saya study pasal artis luar. Sebab saya pun tidak puas hati kalau dia dibayar 2 juta. Sebab kita ada ramai lagi artis yang tidak ada kerja ni, yang perlu kita fokuskan kepada artis tempatan untuk nak peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan bagi saya, bila artis kata dibayar dalam mana-mana saja, tak kira daripada politik, hiburan dan sebagainya, kalau tak dibayar, itu kita buat amal selalu. Jadi kalau buat amal, buat apa kita ada bakat? Sebagai contoh, kalau orang dah belajar lawyer dan sebagainya, dah ambil macam-macam ujian dan sebagainya, keluar satu surat, bila kita charge, dia marah. Dan itu baik, tak ada belajar. Belajar untuk lawyer ni dan sebagainya, untuk nak keluar surat pun charge pun tak boleh. Jadi macam mana kita nak cari makan? Jadi benda ni pun berlaku di mana tak kira daripada kerajaan atau pembangkang, bila artis pergi membantu, mesti ada hak buat. Mesti ada. Kalau tak ada, jangan buat kerana fisabilillah. Saya tak percaya tu. Mungkin ada yang nak sambut apa yang dikatakan oleh saudara tadi. Apa yang kefahaman Zack tentang apa yang kerajaan buat ini perjuangan Islam itu tak boleh diselesaikan dalam satu forum ini. Dia apa pun orang cakap, macam-macam orang boleh cakap, tapi kita tengok natijah dia. Nak tengok natijah senang aja. Turun pergi Starbucks, satu kumpulan pemuda Islam, directly tanya apa itu akidah. Tengok apa jawapannya keluar. Soalan pertama untuk seorang Islam, dia kena faham apa itu akidah. Cuba tanya budak-budak muda di Starbucks, apa itu akidah? Ataupun tuan-tuan di sini boleh tanya dalam diri tuan-tuan, apa itu akidah? Saya beri 2 saat. Tuan-tuan beri jawapan dalam diri, tak payah kuat-kuat, sendiri dalam hati, apa itu akidah? Sekarang saya akan beri jawapan. Adakah jawapan ini sama dengan jawapan tuan-tuan? Akidah daripada segi sudut bahasa, satu ikatan simpul mati dengan ketauhidan Allah. Sama ke tidak? Kalau tak sama ataupun tak terkeluar jawapan itu, maknanya natijahnya 55 tahun yang dikata nak perjuangan Islam itu tak sampai. Okey, dalam sebenarnya pada hari kalau kita mahu berlakon macam pandangan saudara Bob tadi, dia kata dia dah 3 tahun lepas dia jadi mualaf, dia masuk Islam dan sebagainya, sebenarnya tak sebenarnya Islam. Tetapi adakah ini pandangan setiap seorang yang meninggalkan dunia seni, kemudian apabila sudah memasuki mana-mana parti, mula memberi labeli kepada masyarakat orang-orang seniman ini sambil menggunakan mereka? Apa pandangan? Pada saya mungkin itu pandangan peribadi. Sebab saya golongan bahasa daripada pelakon juga.
Dan saya tidak kata pelakon-pelakon yang ada buat kerja hari ini haram lah kau. Semua duit yang dapat tu tak boleh makan. Saya pun berlakon juga dulu. Saya pun cari makan dengan berlakon juga. Dan saya tidak menafikan itu adalah sumber rezeki kita cari makan. Dan pada saya itu adalah punca rezeki masing-masing. Dan pada saya kalau nak mengikut daripada segi hukum dan sebagainya, undang-undang Islam semua, biarlah pelaksana ataupun yang bijak pandai dalam hukum Islam menentukan bagaimanakah cara, syarat-syarat ataupun rules ataupun undang-undang yang bagaimana mengikut Islam sepenuhnya. Kita tidak katakan lepas ni kalau Pakatan Rakyat berjaya memerintah, TV dah tak boleh berlakon, radio dah tak boleh berlakon, tak boleh nyanyi. Habis nak ada apa dalam dunia ni? Oh gila. Kita kena teruskan dengan apa yang kita ada, dengan cara yang lebih baik, dengan cara ataupun dengan mengikut apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Jadi pada saya teruskan. Jadi kita perlu hiburan. Semua orang masyarakat daripada zaman dulu pun perlu hiburan. Kita perlukan filem, kita perlukan drama, kita perlukan muzik untuk nak menghiburkan kita. Jadi filem yang bagaimana yang kita nak buat untuk masyarakat kita, muzik yang bagaimana yang untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita supaya menjadi masyarakat yang lebih baik. Filem yang macam mana yang kita untuk sampaikan kepada masyarakat supaya kita sebagai rakyat Islam ni, masyarakat Islam yang agama Islam khususnya, lebih cintakan Islam, lebih tertarik kepada Islam, kita lebih takut dengan Islam. Jadi perkara ini kita bincangkanlah untuk ahli-ahli bijak pandai, ahli-ahli hukum, ahli-ahli falsafah dan sebagainya. Bagaimanakah bentuk filem akan datang untuk menarik minat cinta kita kepada Islam khususnya. Jadi saya sokong ada filem yang banyak lagi bagus, dan bentuk filem yang bagaimana untuk kita menjadi masyarakat Islam yang mengeluarkan filem yang lebih baik. Kita boleh ambil contoh dengan Iran dan sebagainya. Iran dia buat filem, kita nampak masih lagi dengan purdah, masih lagi tidak bersentuhan, masih lagi dengan ada ciri-ciri undang-undang hukum Islam, tapi filem dia mendapat pengiktirafan dunia. Berbanding dengan kita filem yang buka sana buka sini, kata tidak ada dunia. Jadi kita tak nak kita sebagai masyarakat lain yang ada dalam bidang sendiri makin lama hilang identiti sebagai seorang lain yang beragama Islam. Banyak yang kita buat, banyak yang mengalah kepada barat. Jadi kita persepsi itu kita kena ubah. Dan saya tertarik dengan cakap Zaidi tadi berkenaan dengan masyarakat yang sudah keliru dengan maklumat. Saya rasa media masa perlu memainkan peranan yang lebih berintegriti untuk menyampaikan maklumat supaya tidak memihak. Jadi kalau media yang dikatakan arus perdana ini, TV, apa dan sebagainya, menyampaikan maklumat yang memihak, jadi menimbulkan persepsi yang menyalahkan pihak yang lain. Jadi bila kita menyalahkan pihak yang lain, orang lain akan menyalahkan dia balik. Sebab media itu sepatutnya bertanggungjawab untuk mencerahkan keadaan. Kalau ada sesuatu isu yang timbul, terang ke kedua belah pihak. Kalau saya bergaduh dengan Datuk Odekar Suami Bapa, ada masalah ni, dengan masalah ni, kita duduk berbincang, bagi tahu kat semua orang supaya masyarakat boleh buat keputusan dia betul ataupun dia betul. Jadi sekarang ni persepsi yang buat bagi kita keliru. Pihak ni kata, kau salah, kau haram, kau tak boleh. Pihak ni kata, kau rompak duit, kau ni. Siapa yang betul? Jadi kita keliru. Jadi kita terpaksa menjadi masyarakat yang bijak untuk menilai sesuatu maklumat hari ini. Kerana media sudah hilang integriti dia untuk menyampaikan berita yang sepatutnya. Okey, kita dah dengar banyak pandangan mengenai media, mengenai hak mengundi. Kita bermula dengan hak mengundi, tapi kita sebagai artis ni, kita memang setiap seorang ada hak mengundi, dan setiap seorang yang ada di sini pun semuanya ada hak mengundi. Tetapi yang kita perkatakan adalah bagaimana kita digunakan. Adakah kita digunakan, artis digunakan untuk memancing undi, dan ada artis yang secara terang-terangan tanpa menyebelahi duduk di atas pagar dan tidak menyebelahi mana-mana pihak, terus berkarya dan sebagainya. Ada pihak yang terus terang. Jadi mungkin saudara Zaidi, kalau sekiranya you tahu bahawa ada artis ini menyebelahi mati pepangkar, adakah you akan rasa you akan dapat peluang untuk berlakon, producer ambil dia berlakon? Macam ni lah, kebanyakan yang saya dapat feedback ataupun komplain daripada artis pembangkang di dalam sebuah seniman itu sendiri, kebanyakan bila mereka kata mereka depend ni dari sudut macam mana? Surat ada,
Tak ada surat. Jadi macam mana persepsi? Dia kata dia kena ban sebab dia menyertai pembangkang. Kalau dia menyertai pembangkang, dia kena ban. Macam mana kita tengok penulis lirik Awan Nano di TV3 tu boleh menang juara lagu TV3, boleh naik atas sama-sama dengan Nasib. Dan dalam masa yang sama, kita boleh lihat hari ini pun Sinar Harian dan Astro menayangkan kita pembangkang ke kerajaan dan sebagainya kepada masyarakat. Jadi bagaimana bila mereka kata mereka di ban tu, dari sudut yang macam mana? Saya nak kena tahu sebab apa saya perlu siasat untuk membantu. Dan dalam masa sama, kalau saya usulkan sesuatu usul kepada kerajaan sebagai contoh, Perumahan Rakyat Satu Malaysia. Kalaulah Perumahan Rakyat Satu Malaysia itu seniman dapat, artis kerajaan ke artis pembangkang semua dapat. Jadi ini yang perjuangan saya supaya benda tu adil. Jadi kalau nak bawa isu-isu, kalau rasa di ban dan sebagainya, tolong bawa surat di mana mereka dibangkang ataupun apa ni di ban dan sebagainya, dan saya akan tolong bantu. Itu sebenarnya saya. Okey, saudara Paul, kalau kita tengok ada juga orang yang beranggapan bahawa kalau artis tu nak betul-betul nak memancing undi ataupun nak memberitahu perkara yang berkaitan dengan Islam dan sebagainya, kenapa perlu masuk parti? Kita boleh berdakwah sambil berkarya, kita boleh naik pentas tanpa memperkenalkan bagaimana parti. Apa pandangan saudara? Ini ikut kepahaman masing-masing. Ada orang dia belajar, dia bermula dengan huruf A untuk dia mengenal selepas tu dia jadi lawyer atau doktor, tapi A yang mula-mula dia belajar A untuk ayam. Ada orang dia percaya dia nak jadi imam, dia belajar huruf alif yang mula-mula dia kenali untuk Allah. Biasa membawa seseorang dengan ilmu itu adalah terhadap apa yang dia faham daripada ilmu yang dia belajar. Tapi lebih awal daripada itu, 1/3 dalam Islam, kata Imam Syafi'i, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu bermula dengan niat. Di atas niat apa dia pergi belajar? Niat motivasi mak bapak yang beritahu kepada anak, belajar pandai-pandai besar jadi lawyer, belajar pandai-pandai besar jadi doktor. Hari ni kita jumpa lawyer bakar orang. Yang saya cerita sekarang, innamal a'malu binniyat, bila kita mula belajar di dalam pokok ilmu ialah Quran. Itu punca segala ilmu, Quran. Dan untuk menjadi orang yang benar-benar mengenal Quran ini, awal segala ilmu ialah awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Jadi dalam dasar pelajaran A, B, C, D, E, F, G, adakah Allah diletakkan sebagai keutamaan untuk pelajaran? Okay. Jadi kalau tidak ada, kalau orang belajar untuk jadi lawyer, dia akan jadi lawyer. Kalau orang belajar untuk jadi doktor, dia akan jadi doktor. Saya sekarang belajar untuk mengenali apa yang Allah nak saya buat. Tapi soalan saya, adakah Saya baru tak di situ. Ada mana? Saya baru nak sampai lama. Jadi bila saya mengetahui sekarang apa yang Allah nak saya buat, saya perlu tempat untuk saya berdiri menyatakan tentang Islam. Tempat yang paling tepat ialah Parti PAS. Kerana Parti PAS ini adalah parti yang memperjuangkan Islam dalam historia, dan parti ini adalah datang daripada perkataan orang putih, iaitu PAS, bahagian-bahagian. Saya bahagian berjuang Islam, tuan-tuan mungkin bahagian berjuang Melayu, dia berbeza. Jadi akhirnya saya melihat bahawa saya perlukan satu tempat yang konkret, yang ada jemaah namanya, yang mempunyai dustur perjuangan yang sama, yang mempunyai hasrat yang sama, yang mempunyai kepercayaan yang sama, supaya kita boleh mempengaruhi orang lain untuk membawa ke jalan selamat. Sebab kita semua bangsa yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan atas dunia, tapi dunia kita ditakutkan. Kita minta waqina azaban hasanah, tapi kita tak pernah bersedia untuk akhirat. Kita minta waqina azaban nar, dijauhkan api neraka, tapi dalam negara kita pintu-pintu neraka masih besar terbuka. Maka keperluan kepercayaan badan yang yakin untuk berjuang kerana Allah, ya lepas itu saya nampak di atas ilmu saya, maka saya masuk. Okey, Datuk Badika, mungkin Datuk Badika merasakan bahawa ada setengah pihak yang merasakan bahawa, saya boleh katakan hampir 90% daripada artis, pelakon, penyanyi dan sebagainya, apabila mereka menyanyi dan sebagainya, sudah ada anggapan bahawa mereka adalah orang parti pemerintah. Dan hanya sedikit kecil saja yang sanggup mengatakan bahawa mereka pembangkang dan sebagainya. Jadi apabila mereka digunakan
sebagai juru cakap atau ikon dan sebagainya, maka ia jadi satu fenomena. Apa pandangan Datuk pasal perkara ini? Apa yang saya tahu, saya rasa 60% artis neutral. Mereka tak pihak mana-mana. Dan mereka teruskan dengan kerja mereka. Antara mereka yang terlibat dalam politik adalah artis-artis yang merasakan mereka ditinggalkan, dipinggirkan, kecewa, mereka masuk ke bidang politik. Kemudian artis yang dengan sendirinya melafazkan mereka memang berminat politik, mereka akan masuk politik. Yang selebihnya mereka tidak minat politik. Mereka memang hanya terlibat dan berminat dalam kerja kejayaan mereka. Yang penting yang saya nak tegur di sini, apa yang saya tahu, Islam satu agama yang kata, satu agama yang menyayangi, suruh kita sayang semua antara saudara kita. Tapi yang saya tengok Islam yang ada, yang kata PAS ni, banyak menyentuh dan menimbulkan rasa kebencian, rasa marah. Marah dia berlebih-lebih. Sehingga kan sanggup kata orang Islam itu kurang Islam. Dan kalau sebab dia kata saya orang Islam, apa hak awak kata saya tidak seberapa Islam? Apa hak anda semua mengatakan dia tak berapa Islam, dia hanya 40% Islam, dia 30% tak? Apa hak anda untuk kata begitu? Apa hak anda untuk kata orang ni patut masuk neraka, orang ni tak ada hukum? Siapa yang kata awak ada hak untuk kata begitu? Dan kalau kita nak ikutkan itu, kalau kita boleh tanda siapa yang ada hak untuk kata awak kurang Islam, awak lebih Islam, awak ada markah X, awak ada bonus point, boleh masuk neraka, boleh masuk syurga, senanglah hidup kita, tak payah politik. Kita buat itu saja, tak payah kita nak bertukar fikiran, bertukar pendapat, semua dah ada. Itu bukan Islam. Itu bukan Islam yang saya diajar dari kecil sampai besar. Sampai malam tadi pun saya dengar ceramah ini. Asyik tuduh orang ni tak Islam masuk pergi neraka. Kenapa orang Melayu, orang Islam berfikiran macam tu? Sebab itu kita sanggup menghancurkan satu sama lain pasal benda macam ni. Sebab kita sanggup hilang saudara, tuduh orang ni tak Islam, kurang Islam. Kenapa kita jadi macam ni? Ini hanya politik. Esok kita nak bertegur siapa balik. Kalau betul lah PAS ni parti Islam, Serambi Mekah, kenapalah survey yang ada sekarang ini paling tinggi rokok Kelantan, paling tinggi ibu tunggal Kelantan, paling tinggi dadah Kelantan. Kenapa Islam tidak sayang antara satu-satu lain? Kenapa ini ada? Okey, kita teruskan saudara Hairi ya. Makin panas jadi saya rasa masa pun dah kurang sebenarnya. Mungkin soalan tadi kita bermula dengan saudara Hairi mengatakan bahawa saudara Hairi tadi mengatakan bahawa dia masuk tanpa mengharapkan sebarang imbuhan, tanpa mengharapkan sebarang posisi dalam parti dan sebagainya. Dan kalau sekiranya semua merasakan begitu, apa caranya kita nak cari pendapatan atau tinggalkan pendapatan yang sedia ada dan masuk tanpa sebarang ini? Adakah itu dianggap sebagai ada satu hidden agenda? Kan kita kena faham, tak ada lunch yang percuma, tak ada makan yang free. Kita bergerak semua memang kita perlu benda ni. Tapi pada saya, kalau kita duduk memilih bersama dengan Pakatan, kita tidak boleh sama dengan duduk dalam parti UMNO Barisan Nasional. Buat kerja kena ada duit. Sesuatu nak buat, semuanya fikir kena ada imbuhan dulu baru bergerak. Tapi begitu juga dalam Pakatan, kalau kita buat kerja, memang kita tahu kita nak kena makan, tapi kita tidak mengharapkan bukan yang satu pawang untuk satu orang, cukuplah sepinggan untuk satu orang. Jadi benda ni kena faham mana-mana bahawa kita hidup mesti perlu makan, buat kerja mesti kita nak ada sungguh, hidup mesti perlu makan, buat kerja mesti kita nak ada sungguh untuk kita bergerak dan sebagainya. Jadi ini perkara yang tak perlu nak diisukan. Jadi macam tadi kita cakap pasal Kelantan dan itu ingat saya sebagai pembikin filem saya sendiri pun sering bertanya, kenapa di Kelantan tak ada pawagam? Apakah berlaku dengan nasib pembikin filem kalau sekiranya pawagam mengambil alih pemerintahan misalnya? Itu mungkin sebelum ini dia
nampak yang ada pawagam itu lebih kepada yang tak elok bagi pandangan mereka. Mungkin lepas ni kalau ada sistem yang lebih baik, pawagam itu nampaknya lebih baik akan datang dengan sistem yang lebih baik. Kemungkinan di Kelantan pun ada pawagam, tidak ada masalah. Bukan satu benda yang tak boleh. Bukan satu benda yang tak boleh. Tapi kalau kita tengok Saudara Pok dan kita tengok bawah itu agak suka daripada apa yang saya dapat baca lah. Mungkin saya silap. Saudara Pok mungkin boleh tambah kalau katakan bahawa dia bukan Islam sebenarnya baru sepenuhnya. Saya dapat gambaran, mungkin saya salah lah. Apabila dah diperkatakan secara begitu, dia menimbulkan ketakutan. Apabila kita dengar benda-benda begitu, apa komen Saudara Pok? Menimbulkan ketakutan saya. Dan apabila mengatakan bahawa saya bukan Islam sepenuhnya, baru 3 tahun saya jumpa Islam, tapi sebelum tu jadi pelakon. Jadi bila pelakon-pelakon, artis-artis ini apabila disogokkan kata-kata begitu, dia menakutkan. Bagus. Jadi Bagus. Takut itu penting. tak, maksud saya hanya kerana sekarang ini tidak lagi mengambil duit-duit dari lakonan dan sebagainya, tidak lagi dianggap sebagai tidak sesuai haram dan duit itu tak bagus dan sebagainya. Itu kesilapan. Saya bukan cakap mengambil duit daripada lakonan tu. Terus saya kata pinggan yang buat kita makan tu kotor. Bukan perbuatan makan tu yang kotor. Pinggan tu kotor. Jadi saya cakap, Kenapa saudara tak duduk tak sebagai pelakon kemudian bersih dia dengan tu? nak bersih ni ada 3. Satu, waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Yang kedua, mari kita bersihkan. Tapi siapa saya? Mari kita makan dulu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada benda baik. Menyuruh ni bukan sembarang orang. Kalau satu orang cakap dengan satu budak, kau pergi sembahyang, budak tu akan tanya, kau siapa? Kalau kita bukan bapak budak tu cakap, kau jangan cakap banyak, aku belasah kau. Nak menyuruh, orang menyuruh benda baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Tuan-tuan belajar kitab, tuan-tuan akan jumpa judi itu haram. Tuan-tuan saya berubah pergi Genting Highland nak menghalang judi sebab tempat tu judi haram. Di sana judi dah halal sebab dia pakai lesen. Tuan-tuan mati menembak di sana. Jadi untuk mencuci pinggan ini dalam kerajaan. Saya bukan kerajaan. Saya tak mencuci. Saya cuma apa yang saya boleh buatlah menyuruh orang jangan gunakan pinggan itu kotor. Dan kalau itu menimbulkan ketakutan, perkara itu bagus. Sebab setiap hari Jumaat kita pergi masjid, kita disuruh takut. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ketakutan itu ketakutan penting untuk beritahu kita ni hamba. Kalau kita tak takut, kita ni Tuhan. Kita besar, kita gagah. Sebab itu masyarakat ni rosakkan. Dia rasa gagah Tuhan. Jadi saudara menyesal jadi artis? Saya tak kata saya menyesal jadi artis. Ini dia salah saya. Dan saudara Zack kita nak tahu saudara Zack ni banyak mempunyai ahli-ahli dalam seniman. Dan kita tahu juga ahli-ahli dalam seniman ini mempunyai banyak fail. Dan kita agak malang lah sebagai artis di Malaysia ini, kita tak dapat duduk semeja atau sepentas sebegini dan memperjuangkan hak-hak artis. Tetapi sebaliknya kita dipergunakan oleh parti-parti untuk kepentingan parti. Apa pandangan tu? Bagi saya benda ni, saya beranggapan bila kita duduk di dalam persatuan, kalau orang bersuara dia sama dia macam parti politik. Kalau duduk bercakap, tapi bila kita bagi duduk posisi tu, dia cuma boleh cakap, pelaksanaan dia tak pandai nak mentadbir. Jadi benda tu akan jadi problem juga. Dia akan tak tally, tak balance. Boleh cakap tapi pelaksanaan pentadbiran tu dia tak pandai. Jadi kita nak balance sama-sama supaya kita boleh nampak Islam ataupun artis-artis di dalam kebanyakan Islam dia boleh maju ke depan, bukan maju ke belakang. Dan bagi saya sendiri, dalam persatuan kita memperjuangkan bila kita ada connection sedikit dalam politik. Tujuan kita untuk nak menjaga kebajikan artis. Jadi usul sebagai contoh, usul insurans bawah ni untuk skim insurans seniman. Bila saya desak menggunakan persatuan, benda tu berjaya. Bila benda tu berjaya, bukan saja artis-artis daripada kerajaan, malah ada di belakang pun akan terima skim insurans tu. Jadi perjuangan kita ni perlu di dalam industri sendiri supaya kita ni tidak dipandang serong oleh masyarakat. Sebagai contoh, kebanyakan artis dicop label sebagai seksi. Jadi benda
pendekatan saya tak boleh nak bagi tahu setiap artis tu. Kalau kita ada 5,000 ahli, kita nak bagi satu, jangan bagi seksi, jangan bagi seksi, jangan bagi seksi. Kan? Jadi saya buat satu event dinamakan Islamic Fashion Festival, di mana Islamic Fashion Festival tu saya bawa pendekatan baju-baju yang menutup aurat, yang lebih baik dan yang lebih Islamik, supaya artis-artis tu boleh datang, dia tengok, dia rasa diri dia ni, wah, seronok juga aurat dan tutup aurat dan sebagainya. Dan ini pendekatan yang aku boleh hidup. Jadi itu cara yang saya buat secara dasar, bukan secara individu. Ini yang sebenarnya perjuangan yang saya buat. Dan bila orang bercakap banyak tapi pentadbiran tu dia tak tahu, jadi dia akan jadi problem. Jadi kalau kita letakkan dia, kita tunggu macam mana dia nak melaksanakan persatuan dan parti-parti politik yang akan datang. Okey, kita sebenarnya masa yang diberi untuk mereka bersuara dah hampir tamat. Sekarang kita nak dengar pula penonton yang berada dalam dewan ini untuk bertanya soalan, bukan memberi pandangan, tetapi bertanya soalan supaya panel-panel kita ni dapat menjawab. Dan mungkin kita akan buka dalam 4 soalan untuk ditanya. Silakan. Saya difahamkan ada mikrofon yang akan diedarkan. Silakan. Assalamualaikum. Boleh tanya sendiri, boleh saya sikit. Saya sebenarnya dah lama jumpa makluman dengan saudara Osman. Walaupun kita pernah tinggal serupa dengan Osman, walaupun perjuangan politik lain, tapi tak apa. Tapi saya nak tanya, Abang Bob, dah lama tadi Bob. Okay, Abang Bob, saya nak tanya dengan saudara Osman. Okey, benarkah kenapakah isu kalimah Allah tu parti politik PAS kan boleh bermain-mainkan isu kalimah Allah dengan kenapa Ridwan N cakap kalimah Allah boleh permainkan kalimah Allah tu, parti PAS sanggup menahan benda tu, sedangkan benda tu sendiri tahu. Itu satu. Adakah parti politik PAS dan PKR dan DAP semua menyokong Pakatan Rakyat sebab confident senang jatuhkan saudara Anwar Ibrahim satu hari nanti? Itu saja. Itu dua soalan saya. Ini soalan kepada saudara Pok Ben. Itu dulu kita akan buka nanti, kita minta jawab. Mungkin terlalu banyak soalan susah nak jawab. Silakan. Ya. Saudara Pok. Jodoh Waidusi yang dia Puano. Tapi dia datang ke depan ini dengan tempat yang salah. Dia datang tanya kalimah Allah pada kita semua ni yang bergelar artis. Kalau kita dia tahu jawapan, maka dia artis pun tahu jawapan juga. Sebab artis sama standard. Tapi apa yang saya tahu, beberapa hari lepas saya lupa satu ayat yang dibacakan bahawa Allah kata kepada Muhammad, suruh tanya kepada orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka orang kafir itu jawab Allah. Maka Allah kata jawablah Alhamdulillah. Bila orang kafir itu jawab Allah yang mencipta langit dan bumi. Nabi Muhammad kata jangan dia tak ada cakap Allah sebab kau kafir. Dia tak cakap itu. Itu antara ayat yang saya dengar sikit. Jadi sebenarnya nak beritahu, jangan kita ni bahagian ini mencari kebaikan. Tapi kalau soalan itu dengan ilmu yang kurang nak jawab, dengan orang yang ramai tak tahu, dia jadi pusat. Sebenarnya ada sumber untuk bertanya ke soalan itu. Sumber itu pergilah pada pusat Jabatan Pusat Datuk Harun Din di sana. Dia menjawab bukan saya yang cakap tentang kalimah Allah. Soalan berikut mungkin silakan. Tidak tenang. Soalan berikut silakan. Saya nak beri soalan ni kepada Puan lah. Pasal dia sebut pasal Islam tadi. Rukun Islam 5 perkara. Rukun tu, kalau dia tak sembahyang, boleh kita bagi dia Islam? Saya nak tanya Cik Puan. Jadi saya rasa soalan ni tak dijawab. Dia tak ada kaitan dengan perbincangan kita hari ini. Kita nak soalan yang berjurus kepada yang berkaitan dengan ini. Saya minta maaf. Soalan begini terlalu sensitif. Ada mungkin ada soalan lain? Saya minta maaf kalau ada soalan yang tidak
atau tidak terarah, saya tak minta tandakan bagi tuan jawab. Silakan. Saya tak jawab lagi tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau bawa penyokong, bawa baca sejarah tahun 60-an. Tolong berkenan ya. Ini soalan saya. Tak jawab lagi isu Allah. Kenapa benarkan isu Dulu saya seorang artis. Dulu saya memang seorang artis dan juga pelakon lah. Dan saya sekarang seorang saintis. Soalannya. Silakan. Kita tak boleh masuk. Saya menghuraikan begini. Saya pernah jumpa Mak Sabu. Saya kata saya ketua saintis kerajaan Malaysia. Dan pada masa sama saya adalah ketua saintis dunia sekarang. Ini diri saya. Tak, saya nak soalan apa? Soalan. Kita nak dalam soalan. Soalannya, dalam dunia politik sekarang semuanya berlakon. Dia tak ada real. Semuanya berlakon, termasuk PAS dan UMNO, semuanya berlakon. Tak ada realistik sebenarnya. Jadi saya tak terang kerana saya tengok kebanyakan orang-orang politik ni semuanya berlakon. Jadi cuba buktikan bahawa anda sebenarnya menghidupkan suasana seorang politician. Sebab saya ambil contoh beginilah. Presiden Amerika tak, saya tahu kalau dia bagi pulau semua orang akan cakap macam mana. Kita nak soalan dia dibuktikan siapa yang berlaku. Okey, soalannya beginilah. Ya. Apakah benar-benar artis ini mempunyai suatu sifat yang real dan bukan berlakon? Itu saja soalan. Kepada siapa soalan tu? Semua yang tengok duduk atas pentas. Kalau semua dengar, sila jawab. Siapa nak jawab? Ya, silakan. Sekarang ni dia. Ini bukan berlakon. Dan artis yang melibatkan diri dalam politik yang kononnya berlakon semata-mata, tak kira lah mana-mana pihak. Tapi kalau bersifat berlakon, kesudahannya, jawapannya orang akan tahu. Dia akan nampak orang itu berlakon dan kita akan tahu kesudahan perjalanan ahli politik atau artis yang melibatkan diri itu sendiri. Jadi pada saya, kalau saya nak letakkan diri sebagai pelakon, maknanya tak lama. Jadi saya menganggapkan ini sebagai macam kita beribadah. Maknanya kita kena betul-betul ikhlas. Jadi kalau kita berikhlas, kita boleh tahan lama, insya-Allah sampai ke sepanjang hayat kita. Jadi saya yakin dengan perjuangan ini kerana satu perjuangan yang ingin menegakkan hukum-hukum yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Itu sebagai sokongan saya kepada perjuangan yang nak menegakkan Islam. Jadi yang selebihnya, hal-hal yang berkaitan yang lebih lagi, biarlah orang yang berkelayakan untuk bercakap tentang yang sepatutnya. Saya cuma sebahagian dari yang menyokong saja dalam perjuangan ini. Bagi saya nak sambung sikit. Kalau untuk pelakon, dia cuma berlakon di layar merah je, dengan kereta dan sebagainya. Itu berlakon. Tapi kalau di luar, dia adalah real. Macam ini, saya real. Dan kepada abang tadi, kalau dia kata YB pun tak kira PAS, UMNO dan sebagainya adalah seorang pelakon, sudah berdaftar dengan Persatuan Seni Malaysia. Itu syarat dalam undang-undang kan hari ini. Mungkin ada kita buat, saya rasa ada garisan dia bila kita perlu berlakon, perlu ada PR. Kalau tak jadi pelakon pun masih berlakon juga. Membaca berita di TV pun berlakon. Bukannya straight baca, you kena belajar berlakon macam mana nak baca berita dengan muka straight, muka face. Itu pun berlakon. Di berlakon tu bukan satu istilah yang salah. Kalau itu satu kerjaya, satu bangga, tak ada apa yang salah. Tak perlulah kita tengok, oh dia pelakon, kita tengok dengan cara sinikal. Itu kerjaya dia, dan dia ada pelakon yang bakat begitu besar, menjalankan tugasnya dengan baik sehingga kita boleh menangis bila tengok dia berlakon. Kita percaya watak itu, kita percaya orang itu keluar Saleh Kamil keluar panggung wayang, orang percaya dia jahat, dia kena pukul. Dia buat kerja dia dengan baik. Apa yang kita buat dengan baik. Itu yang pentingnya. Buat dengan baik, dengan jujur. Kalau dia berlakon tak bermakna dia habis keluar daripada layar lebar tu dia masih berlakon. Itu is not true. Orang korporat CEO pun berlakon. Kita buat presentation, pitching pun kita berlakon. Kita berlakon, sentiasa berlakon. Anda ada di sini pun yang marah-marah dia pun berlakon.
hantar teks kepada muka saya, cabut pusing. Kenapa tak pelakon betul-betul? Itu pelakon yang tak elok, yang lemah. Kalau tidak pelakon depan saya, buatlah gah macam dia pelakon depan dia hantar teks kan? Tak. Okey, saudara Pok mungkin nak tambah ke? Silakan. Kalau ada soalan tadi, soalan tadi itu soalan yang tidak bermanfaat, tapi jawab langsung. Okey, kita ada soalan lagi. Soalan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu ala taqwa wa turi muslimin. Alhamdulillah, syukur saya ingin utarakan soalan. Seperti itu saya kenalkan diri saya sikit. Boleh panggil saya Zamsuri. Alhamdulillah, saya wakil daripada rakan juga artis. Terima kasih apa khabar tadi orang kampung saya tu, Kevin. Lepas itu Datuk, Abang Bob, Zaid dan juga Prof. Alhamdulillah, tajuk pada hari ini saya rasa syukur. Saya mewakili daripada dua belah pihak dan keseluruhan, maksudnya saya seorang corporate dan saya juga sebagai seorang artis dan saya sebagai seorang pelajar di UM dan saya adalah sebahagian daripada wakil Institut Kefahaman Islam Malaysia yang mana IKMFM. Dan untuk pengetahuan hari ini agak menarik. Kenapa artis tu masuk politik dan kredibiliti dia ataupun pancing undi? Soalan saya, kalau artis tak kira wakil di mana pihak dia, kenapa perlu menggadaikan modal jiwa dan tidak pentingkan akhlak? Jika waktu dia mewakili satu-satu parti pembangkang ataupun parti kerajaan. Sebab saya nampak ini dah hilang. Dah hilang. Apa saja yang nak dibahaskan tak ada masalah. Tetapi bila dia masuk mewakili politik, mungkin meraih undi. Tetapi dengan hilangnya modal jiwa dan akhlak tadi tu. Saya nakkan buka ni pada dua lah. Soalan dia pada Hairi. Dan kalau boleh saya nak dengar kenapa ini boleh diperketat-ketatkan. Contohnya lah anda daripada PAS ataupun Pakatan Rakyat Pembangkang tak ada masalah. Tetapi kenapa sendiri dalam PAS Pakatan sendiri modal jiwa dan akhlak ni boleh diperketat-ketatkan. Dan untuk meraih undi tak ada masalah. Jelas kan? Terima kasih. Tahu saya muda akhlak hilang tak mana tak tahu. Saya rasa saya masih lagi menjaga akhlak saya. Masih lagi bersifat normal walaupun saya duduk bersama dalam Pakatan Rakyat. Masuk Pakatan Rakyat, akhlak saya jadi tak betul ke macam mana saya tak tahu. Tapi pada saya masih dalam keadaan ini, saya masih lagi seorang Islam, saya masih sembahyang 5 waktu, mengucap 2 kalimah syahadah dan melakukan tanggungjawab saya sebagai seorang Islam. Saya tak minum arak, saya tak isap rokok. Saya tak melakukan perkara yang tak elok. Bukan saya tak pernah buat. Saya bukan kata saya baik. Saya ada sejarah-sejarah saya tak elok. Tapi saya tak mau jadi tak elok sampai bila-bila. Jadi saya rasa saya berubah dalam keadaan yang lebih baik daripada dengan keadaan saya dulu. Dulu saya isap rokok, bukan saya isap rokok je. Apa lagi tak buat, apa lagi tak isap, apa lagi tak makan, apa lagi tak minum. Tapi kita perlu berubahnya kepada yang lebih baik. Itu juga dalam keadaan kita sampai kita perlu buka pindah kita perlu berubah kepada yang lebih baik. Itu pandangan saya lah, Allah Ta'ala. Sahabat. Okey, silakan. Saya pun tanya lah. Saya inilah nak jawab tentang soalan itu sebenarnya. Saudara melihat mungkin melihat akhlak saya lebih rendah daripada akhlak saudara berdasarkan ilmu yang saudara ada. Jadi logik yang itu pun saudara dah mengaku datang daripada Institut Kefahaman Islam. Tuan faham Islam. Tuan datang daripada Universiti Melayu. Saya tak sampai universiti pun. Dia sudah tentu akhlak saya lebih rendah daripada akhlak tuan. Itu jawapan dia. Jadi kerana akhlak tuan lebih bagus untuk saya, kerana ilmu tuan lebih tinggi untuk saya, itu saja. Kan? Bila saya bodoh, maka akhlak saya rendah, itu saja. Kan? Jadi kalau tuan nak akhlak saya tinggi, tuan sampai ke ilmu bersaya, maka yang tinggi lah akhlak saya. Dan seterusnya silakan soalan ketiga. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Akhir Muhammad Noor, seorang pengarah dan juga Presiden Persatuan. Saya tak tahu ini bentuk soalan ataupun pendapat. Kalau boleh kita nak soalan. Ya, soalan dia begini. Artis masuk politik, kredibiliti atau pancing undi? Bagi saya rasa artis yang masuk politik itu oleh kerana mungkin mewakili 60% daripada orang industri seni ini yang tidak menyokong pemerintah hari ini. Saya rasa begitu.
Itu pandangan bukan soalan. Soalannya apa? Soalannya itu bukan itu saya nak jadi soalan. Saya juga ada soalan. Apa yang terjadi di bawah? Ada soalan apa? Terima kasih. Silakan, ada lagi soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Encik Muhammad Nur daripada Ampang. Di sini saya bersyukur sangat. Kalau kita pandang kiri dan kanan kita nampak orang Melayu. Betul, yang beragama Islam. Dan saya nampak Profesor Syed Zaidi, Bamba Datin Paduka dan juga Encik Hari berbincang, berdiskusi dengan penuh bersemangat untuk sesuatu. Saya tak perlu bercakap tadi orang cakap. Silakan. Dan soalan saya, dalam suasana yang bagus ni, bolehkah diwujudkan macam contoh untuk mengimbangi yang dia cakap apa artis seksi atau tak mengimbangi macam contoh Zaidi mengetuai seniman, boleh tak dijadikan satu payung untuk Abang Bob dan semua antara kerajaan ke tidak ke untuk masing-masing menarik bangsa kita orang Melayu ni untuk sama-sama berjuang. Macam contoh drama, kalau tak yang terlalu teruk, boleh sama-sama. Maksud saya tu Saya faham. Dia dah faham tak? Saya terus jawab je lah. punya pandangan. Okey. Saya sebagai Presiden Seniman yang mewakili seluruh artis Malaysia ni, saya sanggup dari jabatan untuk nak menyatukan semua orang Melayu Islam di Malaysia ni dari sini. Dan hari ini kita dah lihat Sinarian dan Esro melakukan sesuatu, dan insyaAllah saya akan mengusahakan lagi untuk mendapatkan yang lebih tinggi daripada itu, insyaAllah. Saya cuba. Okey. Mungkin ada yang sama ke? Ya, silakan. Pandangkan kita semua orang Melayu, orang Islam. Saya nak bagi tahu Kelantan ni satu negeri favourite saya. Kelantan negeri favourite saya. Saya pergi sana untuk buat berbagai kajian, terutama dari segi seni. Apa yang saya harap, kalau nak menyatukan semua orang, saya harap bawa juga bagi payung kepada seniman seni di Kelantan, terutama yang terlibat dalam Mak Yong. Saya membantu mereka dari lama, sebab Mak Yong diharapkan di Kelantan, kan? Sekejap. Yang saya tahu yang mempraktik Mak Yong, hidup dia orang terseksa. Tak ada duit, tak ada apa semua, dan kami yang membantu selalu pergi sana bantu mereka. Saya boleh ceritakan, ada yang pernah jadi, yang terlibat dalam Mak Yong ni, pernah saya bawa membuat persembahan di luar negara. Bila saya pergi visit dia, saya sedih tengok dia sekarang ni terpaksa pergi potong getah. Dia potong getah. Saya masa bantu dia sebab suami dia juga yang terlibat dalam muzik Mak Yong, jadi accident, tak boleh jalan. Jadi isteri dia terpaksa menjaga semua. Dia lupakanlah Mak Yong ni. Tak usah cubalah, dia kata dah diharapkan hidup dia dah teruk. Jadi kami bantu, walaupun dia terus potong getah, kami masih bantu dia. Saya taklah macam, kalau betul-betul lah kita ni orang Melayu Islam, sama-sama bantu orang seni, bukan sahaja pelakon, bawa mereka ni bawah payung seniman kita. Okey. Ada, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili golongan anak muda. Pertama kali saya melihat, bila kita bicara atas isu politik, saya melihat kesedaran rakyat Malaysia dalam isu politik itu terlalu lemah. Kita tidak bicara isu membiarkan ekonomi, soal hala tuju negara tak. Okey. Soalan saya ialah kekuatan, saya yakin dan percaya bahawasanya pengaruh filem drama itu memberi kesan kepada rakyat. Dan hari ini saya melihat keadaan sudut filem kita hari ini lebih kepada bicara isu cinta, tak salah, cinta hantu. Dan saya ingin bertanya kepada penerbit filem,
bila bolehkah suatu hari yang saya impikan ialah negara kita lahirkan filem-filem yang motivation yang jelas, cinta kepada negara contohnya, cerita pasal isu bahawasanya rakyat perlu tahu bahawasanya rasuah itu bahaya kepada negara. Saya nak boleh tak? Terima kasih. Saya rasa soalan tu tak adil lah, sebab dah ada filem-filem kenegaraan yang kita buat. Kalau orang filem, kita bukan orang filem yang jahil, yang naif. Memang ada konsiderasi untuk komersial. Kita perlu buat filem supaya syarikat boleh berjalan. Tapi pada masa yang sama, kita juga buat filem science fiction, kita buat filem kenegaraan, tak ada kurang. Tapi tengok pula siapa yang boleh terima filem kita. Kita buat filem untuk penonton filem. Yang tak boleh terima filem kenegaraan ni orang-orang daripada parti pembangkang. Membuat petition, menghentam kami, berjela-jela. Dia punya email dia punya protes yang saya ingatkan, filem kenegaraan saya tak boleh ditayangkan. Apa? Nak ke tidak filem yang lain daripada filem hantu, ramai nak filem lain daripada Laut Jenaka, ramai nak. Bila kita buat, tak boleh terima. So silap dia kepada siapa? Penonton saya boleh terima. Penonton yang biasa tengok wayang, tengok filem, dia boleh terima apa juga, minda terbuka. Tapi orang yang tak tengok filem saya, orang daripada parti pembangkang ni, penuh saya punya Facebook, email saya dengan dia punya bahasa, jangan cakap lah, itu yang dia filem yang belum tengok, dia kata tolong jangan tunjuk filem ini. Ada yang kata kalau saya tunjuk saya pergi neraka. Apa punya orang boleh cakap macam tu? Ada yang kata kalau filem ni tunjuk negara akan huru-hara. Dia dah tengok ke belum filem ni? Dia belum tengok. Dan mereka ni secara terang berkata mereka daripada parti pembangkang. Apa saya nak kata? Betul lah. Mungkin daripada parti pembangkang. Okey, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ibrahim daripada UiTM. Saya bertanya, kenapa artis masuk politik? Sedangkan mereka ni dipunyai oleh rakyat dan juga peminat. Kalau dia masuk pembangkang, tidakkah dia kesian kepada pihak yang bukan pembangkang? Kalau dia masuk kerajaan, takkankah dia kesian pada pembangkang? Kerana mereka dipunyai oleh semua golongan rakyat. Pembangkang juga tengok wayang, kerajaan juga tengok wayang. Tidakkah dia mengecilkan hati satu pihak? Itu saya nak. Soalan ni begitu juga pada semua. Dan apa dia berlakon kan? Nama abang sebut tadi pun pelakon. Jadi abang kena ambil dia waktu dia berlakon je lah. Di luar dia orang biasa, dia nak sombong sambung ni kan salah. Dibayar pun sekadar waktu berlakon tu bukan dibayar terus untuk berpihak pada kerajaan atau dibayar terus untuk bangga. Dibayar pada masa berlakon, dia berlakon lah. Jadi apa? Lepas dia berlakon, dia balik rumah, dia ada anak, dia ada bini, dia orang biasa. Dia nak berpihak pada siapa atau kefahaman dan ilmu yang dia ada. Salah. Tidak ada apa ni undang-undang yang mengatakan dia hak orang ramai, jadi dia tak boleh masuk politik. Politik ni ada satu pemikiran, pendirian. Kalau nak masuk politik, suka hati lah. Sebab ini kepercayaan dia, kalau dia rasa nak jadi calon pun, kandidat. Itu hak masing-masing masuk politik. Menjadi pelakon, menjadi artis, majalah kerjaya. Itu kerjaya dia. Lepas apa yang Bob kata tadi, balik rumah dia orang biasa. So kerjaya itu kalau daripada pelakon, dia nak meningkat kepada dunia politik, apa salahnya? Manalah tahu tahun akan datang kita tengok hari dia dicalon tapi itu pilihan masing-masing dan apa yang dia tahu, kita ada hak mengundi dan kita ada hak membuat keputusan. Selagi boleh apa keputusan yang kita buat tu, kita tak naklah huru-harakan negara ini. Itu saja. Boleh tambah? Sudah hari? Boleh tambah tu? Saya setuju lah. Cakap ini kita kena faham lah, sebab kesedaran kena ada dekat kita, bukan saja sebagai seorang pelakon. Sebagai rakyat yang umur 21 ke atas kena faham, kita kena perlu tahu kita ada hak dan tanggungjawab kita untuk memilih pemimpin. Tidak tersekat hanya kerana artis, kerana tak
boleh berpihak. Kita perlu tahu itu, kena faham. Jadi ini adalah sebagai hak kita dan tanggungjawab kita untuk semua orang. Kerjaya sebagai pelakon dan sebagai apa yang lain itu adalah bidang kerjaya masing-masing. Hak tetap hak, tanggungjawab tetap tanggungjawab. Bagi saya bila artis dia meningkat naik ke politik, bagi saya itu salah satu ajakan yang baik dalam industri politik negara, kerana kita boleh lihat artis-artis pun mempunyai credibility untuk nak menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau kita tak cuba dia, mana kita nak tahu? Sebab artis tu juga adalah rakyat. Jadi rakyat kalau dia rasa dia layak dan dia ada kriteria untuk nak menjadi seorang politician, dan teruskan. Sebab apa? Sekurang-kurangnya ini adalah salah satu ajakan dalam industri sendiri itu, dia meningkat naik ke politik. Maknanya kita ada maknanya kita menuju ke maju lagi lah ke hadapan selain daripada pukul artis dan sebagainya, kita boleh jadi seorang pemimpin dalam politik. Itu lagi bagus. Okey, saya nak tambah sikit. Saya rasa artis-artis juga mereka ada tanggungjawab. Kalau kita tengok artis-artis yang ada pengikut Twitter dia ke Facebook dia, kita boleh tengok ada pengikut 200,000, ada 500,000, ada yang 1 juta. Mereka menghormati pengikut-pengikut mereka dan mereka tidak terlibat dalam politik. Kemudian ada pula yang pengikut ramai, mereka juga terlibat dan mereka memberitahu, mengumumkan, saya menyokong Barisan Nasional, saya menyokong Perkhidmatan Rakyat, saya sendiri menyokong Barisan Nasional. Jadi kita menghormati pilihan masing-masing. Ya, tak payah kita nak jatuhkan maruah orang, nak jatuhkan image orang. Dia tak boleh buat begitu. Kita semua ada pilihan, kita menghormati pilihan. Ya. Okey, kita dah sampai ke penghujung ya. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengucap terima kasih kepada pihak Sinar Harian Eswawani Tuan-tuan dan perempuan yang telah menjayakan majlis pada hari ini. Saya merasakan bahawa artis adalah yang dan mempunyai pengikut yang ramai, dan artis yang dapat menyumbang kepada negara adalah artis yang bijak, bukan sahaja bijak berkata-kata tetapi mampu untuk membuat perubahan. Dan kita juga mengharapkan artis akan bersatu dan membentuk satu masyarakat yang boleh kita banggakan di masa akan datang.